Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini insya-Allah saya cuba untuk mensyarahkan seperti biasa muka teks Pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM, insya-Allah dengan membantukan beberapa buah buku rujukan kitab-kitab muktabar. Insya-Allah saya akan cuba untuk menguraikan. Tajuk pada hari ini adalah tajuk yang ke-16 atau pelajaran yang ke-16, iaitu muamalah Islam, iaitu pada muka surat 129 hingga 135. Jadi buat permulaannya, tajuk ini adalah merupakan antara tajuk yang amat ditakutilah sebenarnya di peringkat universiti ataupun di peringkat pengajian, kerana muamalah Islam ini terlalu banyak term-term ataupun perkataan-perkataan yang perlu kita ingat. Tapi sebenarnya insya-Allah dengan berbantukan dengan buku rujukan, dengan kitab-kitab muktabar, insya-Allah perkara yang susah itu akan menjadi senang sebenarnya, insya-Allah. Okay, insya-Allah kita akan mulakan syarahan pada tajuk yang ke-16 ini. Okey. Pada muka surat 129, kita boleh lihat di sana ada unit pertama, iaitu konsep muamalah Islam. Jadi ada sedikit pembaharuan berbanding dengan buku KBSM sebelum ini. KBSM memperlihatkan kepada kita semua adalah produk-produk produk-produk dalam muamalah Islam. Contohnya jual beli, sewa menyewa, hutang, itu adalah dipanggil sebagai uqud al-uqud al-musammah. Maksudnya ialah al-uqud al-musammah bila kontrak yang dinamakan, kontrak yang ada nama, atau akad-akad yang ada nama. Tetapi konsep asal muamalah Islam tidak dinyatakan sebelum ini. Jadi untuk buku teks KSSM ini, kita melihat bahawasanya ada sedikit pembaharuan, iaitu dengan meletakkan konsep asas kepada muamalah Islam, supaya kita semua dapat mengetahui sebenarnya muamalah Islam ini, adakah ia terdiri hanya semata-mata kontrak, ataupun contohnya akad-akad sahaja, ataupun di sana ada terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Contohnya adalah perkara asas. Perkara asas. Okey, kita lihat 4.23.1 maksud, hukum dan juga dalil muamalah Islam. Maka kita lihat pada nombor yang pertama, maksud muamalah Islam ialah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan, seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Jadi muamalah Islam sebenarnya, kalau kita definisikan semula, adalah satu set hukum syarak, satu set hukum syarak yang berkait dengan urusan keuangan. Mana-mana urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Ini merupakan dipanggil sebagai maksud muamalah Islam. Walaupun kita boleh juga untuk memecahkan ataupun merukaikan antara muamalah dan Islam. Antara ciri-ciri ataupun maksud muamalah satu, yang kedua maksud Islam satu, boleh juga. Tetapi dibuatkan secara rangkum bahawasanya ini adalah takrif yang mudah kita faham. Maksudnya ia merupakan hukum syarak. Bila sebut hukum syarak di sini adalah apa dia? Jadi maksudkan hukum syarak pertama berkait dengan wajib, sunat, makruh, haram, harus. Itu merupakan hukum syarak. Jadi dalam kaitan ataupun dalam
dalam hukum yang berkaitan dengan urusan kewangan, sama ada ia merupakan yang halal ke ataupun yang wajib ke, yang sunat ke, dan seterusnya. Okey. Faham ke? Kita insya-Allah kita boleh memahami apakah dia hukum maksud muamalah Islam. Manakala yang kedua ialah hukum muamalah Islam. Maka hukum muamalah Islam ialah harus berdasarkan kepada kaedah fiqh. Kaedah fiqh ataupun kaedah dalam perundangan Islam, iaitu al-aslu fil kulli syai'in al-ibahah. Asal bagi setiap sesuatu, sama ada hukum dan lain-lain, adalah harus, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berbeza dengan ibadat. Ibadat, hukum asal ibadat adalah tak sama dengan yang muamalat. Kerana hukum asal ibadat ialah al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadul ad-dalil ala ibahati. Hukum ataupun asal bagi hukum ibadat itu adalah haram kecuali ada dalil yang mengharuskannya. Contoh, boleh tak kita beribadah memuja kubur? Tak boleh, sebab tidak ada dalil yang mengharuskannya. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan hukum ibadat. Tapi hukum muamalat pun begitu. Hukum muamalat dilonggarkan kerana mengambil kira akan kemaslahatan umat Islam. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawasanya berkenaan tentang kacukan pokok tamar, maka Nabi berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaan kamu. Begitu juga dengan muamalah. Muamalah ini merupakan perkara yang fleksibel, perkara yang boleh berubah-ubah hukum, boleh digabungkan akad, boleh diletakkan syarat dan pelbagai, mengikut pada keadaan semasa, dan juga ijtihad ulama Islam untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam. Okey. Manakala yang ketiga adalah dalil naqli muamalah Islam. Itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Kita pergi pada 423.2, iaitu matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam. Pertama ialah menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Ini jelas. Ini kalau kita lihat, ia merupakan sebagai maqasid. Maqasid syariah fil muamalah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah boleh melihat ataupun boleh memiliki mana-mana buku yang berkenaan tentang maqasid syariah. Maka sebenarnya maqasid ataupun matlamat pensyariatan muamalah ni, pertama, Allah nak tunjukkan keadilan Allah dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Sebab itu diharuskan jual beli dan diharamkan akan riba. Sebab nak beri kemudahan kepada manusia, dan nak menunjukkan keadilan yang riba itu merupakan menindas akan manusia. Yang kedua adalah mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Islam mengiktiraf mana-mana harta yang dipindahkan melalui akad yang sah. Akad yang sah ni adalah akad yang, contohnya akad penama ataupun al-uqud al-musamnah yang saya sebutkan tadi. Contohnya jual beli, sewaan dan lain-lain. Segala urusan yang di dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariah Islam. Jadi muamalah Islam adalah antara subset ataupun anak kepada syariat ataupun mesti selari. Berselari dengan matlamat syariah Islam itu dipanggil sebagai maqasid syariah fil muamalah ataupun maqasid al-amwal. Bagaimanakah Islam menetapkan sesuatu matlamat syariat di dalam kita segala urusan harta. Contoh, Islam tidak membenarkan riba, judi,
dan juga gharar ataupun ketidakjelasan. Kenapa? Kerana untuk menjaga kemaslahatan manusia di dalam maqasid, iaitu al-mal, di dalam menjaga daruriyat ataupun keperluan asas manusia dalam harta. Anda kata contohnya Islam tidak mengharamkan riba, apa jadi? Maka berlakulah penindasan. Ini adalah memberi kezaliman, menunjukkan zalim kepada Islam. Islam menunjukkan kezaliman, tidak. Sebenarnya Islam menunjukkan adalah keadilan dan juga bertepatan dengan matlamat syariat Islam, iaitu maqasid syariah. Yang ketiga, yang keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pembeli. Jadi antara pensyariatan juga, kalau kita lihat pada pertama tadi yang saya sebut, iaitu mengenai maqasid syariah, iaitu objektif ataupun matlamat pensyariatan Islam, pensyariatan. Maka kita lihat di sana bagaimana Islam menjaga kepentingan penjual. Tidak boleh Islam mengharuskan akan mengambil untung, itu sebagai contoh yang tidak melampau. Itu ialah menjaga kepentingan bagi penjual. Pembeli mesti ada ihsan, penjual pula mesti ada ihsan ataupun belas kasihan terhadap pembeli. Tidak boleh meletakkan keuntungan yang melampau-lampau, walaupun tidak ada di sana, tidak disebut di dalam Al-Quran bahawasanya bagaimana keuntungan yang perlu. Maka dibuatkan ijtihad, dilaksanakan ijtihad. Maka sesungguhnya penjual tidak boleh meletakkan keuntungan yang tinggi yang menyebabkan kezaliman ataupun darar, nanti kita lihat darar kepada pembeli. Yang kelima, mendapat keredaan Allah kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian. Itu jelaslah. Okey. 423.3, kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam. Pertama ialah dalil nakli, tuntutan beramal dengan muamalah Islam. Apakah sebenarnya, di manakah ataupun apakah dalil yang menunjukkan Islam menuntut ataupun mewajibkan seseorang itu bila dia nak bermuamalah, maka mesti bermuamalah secara Islam. Kerana pertama, dalil yang menuntut adalah dalil surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Di dalam ayat ini ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Pertama, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil. Jadi batil di sini adalah merujuk kepada mana-mana kontrak, mana-mana akad yang dilakukan secara tidak sah, yang menyalahi syarak. Sebagai contoh ialah akad riba. Itu walaupun berlaku akad, tetapi tidak sah di sisi Islam kerana riba itu diharamkan oleh syarak. Itu yang pertama perlu kita faham. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Yang dibolehkan ialah kalau kita hendak makan harta, mestilah ada suatu jual beli yang saling redha meredai. Maka yang kedua ialah berlakunya satu pertukaran. Tijaratan menunjuk kepada pertukaran barang, sama ada jual beli ke ataupun sewa ataupun pertukaran secara manfaat, contohnya sewa menyewa ke. Itu ialah antakuna tijaratan antara minkum, ialah redha meredai di antara kamu. Dan ini merujuk kepada kewajipan berakad di dalam Islam. Ada tiga tu. Pertama, jangan makan harta secara batil. Yang kedua, belum berlakunya satu kontrak di antara mereka yang berurusan ataupun berurus niaga. Yang ketiga adalah mesti ada kontrak ataupun akad. Sama ada akad jual beli ke, akad sewa ke, terpulanglah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil nakli, ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam. Apakah yang akan terjadi jika seorang itu tidak
tidak beramal dengan muamalah Islam, maka Allah telah menyatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, hingga pada akhir ayat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini jelas bahawasanya Allah telah menyatakan kecelakaan bagi orang yang menipu di dalam timbangan. Maka ayat ini telah dijadikan sebagai satu panduan umum kepada kita kalau kita berurus niaga dalam keadaan yang tidak betul. Contohnya berlakunya penyelewengan ataupun lain-lain, maka kita akan mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelaslah dalam Al-Quran. Okey, kita lihat yang ketiga. Ada tak di sana dalil yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW prihatin, dan juga para sahabat prihatin di dalam menjaga muamalah Islam. Kalau kita nak tengok contoh, sebab kita ni menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan kita. Jadi di sana ada tak contoh bagaimana kita nak lihat Rasulullah SAW menjaga atau prihatin ketika bermuamalah. Bagi contohnya adalah sebuah hadis yang mana hadis ini ialah riwayat daripada Imam Muslim. Iaitu maksudnya bahawasanya Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda masukkan tangannya ke dalam longgokan itu, tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Maksudnya Nabi mencelupkan tangannya ke satu makanan dan melihat di bawahnya ada kesan basah. Maka Nabi berkata, apa semuanya ini wahai tuan punya makanan? Nabi tanya, apa ni yang berlaku ni? Maka jawab orang itu ialah terkena hujan. Wahai Rasulullah, yang bawah tu kena hujan. Maka Nabi berkata, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Maksudnya kenapa tidak yang di bawah itu dinaikkan ke atas? Orang tahu, oh itu basah. Sesungguhnya sesiapa yang menipu maka bukan daripada kalanganku. Maka ayat ataupun kalimah iaitu man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan daripada golongan umat kami, telah dinyatakan atau telah disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia kata penafian menjadi umat Rasulullah SAW bermaksud perbuatan tersebut menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk baginda. Jelaslah kepada kita bahawasanya itu adalah hukumnya haram lah. Haram jelaslah. Bila dah menyalahi ataupun petunjuk Rasulullah tu, maksudnya berlawanan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya kita lihat apakah perbandingan di antara muamalah Islam dan juga muamalah konvensional. Konvensional ni apa? Konvensional ni ialah yang sedia ada, yang sebelum ini, itu konvensional. Maka perbandingan yang pertama ialah kalau muamalah Islam bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah mana-mana dalil yang saya sebut pada tadi, hukum muamalah Islam adalah harus merujuk pada kalaulah ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis, maka ia adalah ialah harus. Kalau yang ditegah oleh Quran dengan hadis, maka ianya adalah dilarang. Maka konvensional berdasarkan tersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Contohnya konsep kapitalis, konsep monopoli, itu ialah teori. Komunis, sosialis, itu berdasarkan teori dan pemikiran manusia semata-mata, bukan ada daripada Al-Quran atau Sunnah seperti Islam. Manakala yang kedua mengharamkan riba, mengamalkan riba, bebas daripada unsur judi dan gharar. Manakala konvensional mengandungi unsur judi dan gharar. Apakah yang masukkan judi dan gharar? Nanti saya terangkan kejap lagi. Berteraskan keimanan kepada Allah. Ini penting, dipanggil konsep tauhid di dalam keuangan Islam. Mesti ada tauhid. Tak boleh berlakunya penipuan di dalam timbangan. Allah Maha melihat dan lain-lain. Manakala konvensional berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Tidak malah cuma pada hari ini sahaja bagaimana barat ataupun kapitalis cuba melihat kepada bagaimana kita hendak mengamalkan kebajikan sosial. Kebajikan sosial
di dalam hubungan sama manusia. Itu barulah sebenarnya. Pada konsep asalnya ia merupakan kapitalis dan juga monopolis.